Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat 12 Januari 2024. Okey, pada hari Rabu yang lepas kamu telah menyiapkan bahagian A soalan 1 hingga 13. Pada hari ini, murid tahun 5 bilion, anda akan menjawab soalan 14 dan 15. Walaupun hanya ada 2 soalan sahaja, tetapi berdasarkan pengalaman kamu yang telah pun menjawab soalan pada tahun lepas, bahagian B walaupun hanya 2 soalan tapi mempunyai bahagian partition yang banyak. Dan markah untuk bahagian B ialah 24 markah. Jadi amat penting untuk kamu menjawab soalan 14 dan 15 kerana jika dibandingkan dengan bahagian A mempunyai soalan yang banyak tetapi markahnya ialah 26 markah. Manakala bahagian B hanya 2 soalan sahaja tetapi markah dia hampir menyamai markah bahagian A, iaitu bahagian A 26, bahagian B 24. Berdasarkan apa yang kamu telah lakukan semasa tahun 4, markah kamu dalam peperiksaan matematik tahun lepas tidak memuaskan kerana kamu tidak menjawab soalan 14 dan 15. Oleh itu, apabila kamu tidak menjawab soalan 14 dan 15 atau agak begitu cuai menjawab soalan 14 dan 15, kamu telah pun kehilangan 24 markah. Kalau soalan ini keseluruhannya 50 markah, maksudnya untuk mendapatkan 100% perlu didarab dengan 2. Bayangkan apabila kamu tidak menjawab bahagian B, soalan 14 dan 15, ini bermakna 24 darab 2, 48 markah akan hilang. Jadi, cikgu harap apabila kamu menjawab soalan peperiksaan minggu depan, kamu mestilah menjawab kesemua soalan. Jangan tinggal. Terutama sekali bahagian B. Walaupun hanya 2 soalan saja, 14 dan 15, tetapi dari segi nilai markah itu adalah hampir menyamai bahagian A. Okey, bahagian A 1 hingga 13, 26 markah. Bahagian B 14 dan 15, 2 soalan saja, 24 markah. Baiklah, kita mula menjawab soalan 14A. Untuk soalan 14, kita lihat ya, jadual telah pun diberikan berkaitan dengan warna ribbon dan juga panjang. Ribbon ada putih, merah, hijau dan biru. Farhana membeli beberapa helai ribbon untuk membuat kaf tangan dan inilah jadual yang menunjukkan 4 warna ribbon dan panjang setiap ribbon tersebut. Jadi untuk soalan A, nyatakan nisbah panjang ribbon putih kepada jumlah panjang ribbon putih, merah dan hijau. Sebenarnya untuk tajuk nisbah adalah sangat mudah kerana tidak memerlukan banyak kiraan. Jadi perkara yang penting dalam nisbah, yang pertama ialah memastikan kesemua nilai kalau panjang, isi padu, jisim mestilah dalam unit yang sama. Jadi apabila kamu lihat ribbon putih, merah, hijau dan biru, ada satu ribbon mempunyai unit panjang yang berbeza, iaitu ribbon merah. Jadi langkah pertama, sebelum kamu menjawab soalan A, kamu tukar dahulu panjang merah daripada sentimeter kepada meter. Apabila semua panjang ribbon tersebut adalah sama, barulah kamu menjawab soalan tersebut. Nisbah panjang ribbon putih. Okey, yang pertama, kepada. Bila ada kepada, maksudnya nisbah tu ada titik 2 tu, itu nisbah. Kepada tu kira di antara 2, iaitu nisbah panjang ribbon putih dan nisbah panjang ribbon putih, merah dan hijau. Bila ada 3 tu, maksudnya kamu kena menambah sebab ada perkataan jumlah. Jadi cikgu ulang sekali lagi, nisbah
panjang ribbon putih, bila ada kepada tu nisbah maksudnya ada titik 2 dan kemudian jumlah panjang ribbon putih, merah dan hijau. Operasi tambah. Jadi ingat ya, sebelum memulakan jawapan nisbah, pastikan di jadual tersebut unit adalah sama. Jangan berbeza. Dan dalam jawapan nisbah tak perlu tulis unit, hanya perlu tulis nombor sahaja. Okey, sekarang kita lihat untuk soalan B. Data di bawah menunjukkan bilangan ribbon yang digunakan untuk kraftangan itu. Okey, pada jadual tersebut ada 1 meter panjang ribbon, 2 meter panjang ribbon, 3 meter panjang ribbon dan 4 meter panjang ribbon. Setiap ribbon tersebut mempunyai bilangan, iaitu 1 meter ribbon ada 2, 2 meter ribbon ada 3, 3 meter ribbon ada 2 dan 4 meter ribbon ada 1. Kemudian soalan minta hitung min. Kalau kamu ingat dalam data, walaupun data tersebut jadual ke, piktograf ke, carta pie ke, carta palang ke, dia mesti tanya 4 bahagian. Iaitu yang pertama dia akan tanya mode, kekerapan. Yang kedua dia akan tanya julat, iaitu yang besar tolak yang kecil. Yang ketiga dia akan tanya median. Kalau median memang kamu kena susun dulu semua data elok-elok daripada kecil ke besar. Dan akhir sekali yang agak sukar sedikit sahaja iaitu min. Kalau min ni sebenarnya kalau kamu tengok dekat nota di video ni, min ialah kamu tambah dan kemudian kamu bahagi. Itu dia punya operasi dia, tambah dan bahagi. Walau bagaimanapun, sebelum kamu menambah dan membahagi dengan menggunakan formula min ni, kamu kena mendarab dahulu untuk mencari nilai bagi setiap panjang ribbon. So kalau kamu nampak garis-garis biru yang cikgu tunjukkan, maksudnya setiap satu tu kamu kena darab, 4 kali darab. Contohnya 1 didarab dengan 2, 2 didarab dengan 3, 3 darab dengan 2, 4 darab dengan 1. Maksudnya kamu kena darabkan panjang dengan bilangan. Bila kamu dah dapat nilai setiap satu, baru kamu gunakan formula min, iaitu tambah. Kamu tambahkan semua panjang jawapan darab tadi dan kemudian kamu bahagikan dengan jumlah bilangan. Maksudnya yang bawah tu kamu tambah. Kamu akan tahu berapa jumlah bilangan ribbon yang ada. Itu je, mudah je. So kalau dalam soalan rata memang ada 4 yang kamu akan jawab. Sama ada mode, kekerapan, julat, besar tolak kecil, median, susun-susun, cari yang tengah dan akhir sekali ialah min, iaitu tambah dan kemudian bahagi. Kita jawab pula soalan C. Baki panjang ribbon biru dan ribbon merah masing-masing ialah 1.4 meter dan 65 cm. Hitung jumlah panjang dalam sentimeter baki kedua-dua ribbon itu. Okey, ini pun sama juga, tidak berkaitan dengan A dan B. Tidak memerlukan jawapan A dan B. Jadi soalan memberikan dua nilai iaitu 1.4 meter dan 65 cm. Kalau kamu lihat, jawapan yang diminta adalah sentimeter. Jadi apa yang perlu kamu lakukan dahulu ialah kamu tukar dahulu 1.4 meter kepada sentimeter. Barulah kamu melakukan operasi tambah. Kenapa melakukan operasi tambah? Kerana ada perkataan jumlah panjang. Sangat senang dan mudah untuk soalan ini. Kita lihat sekarang soalan D. Soalan D, berikut adalah harga segulung ribbon dua jenama iaitu jenama Vivo dan jenama Sasa. Harga segulung untuk jenama Vivo ialah RM5.50, manakala harga segulung bagi jenama ribbon Sasa ialah RM6.8. Harga yang berbeza. Kemudian pada soalan, Farhana mempunyai RM80. Dia membeli 7 gulung ribbon Vivo dan 5 gulung ribbon Sasa. Jadi setiap gulung tu harga bukan sahaja berbeza, nilai bilangan gulungan tersebut juga berbeza. Vivo ada 7 gulung
dan sasa ada 5 gulung. Jadi, soalan minta berapa baki wangnya. Langkah yang pertama patut kamu lakukan ialah kamu mendarab dahulu supaya kamu tahu nilai wang, jumlah wang yang perlu dibayar oleh Farhana kepada kedai riba tersebut. Jadi kalau kamu lihat pada video, yang di atas perlu didarab dengan 7, yang di bawah perlu didarab dengan 5. Jawapannya dalam ringgit. Okey, ringgit dan sen. Kemudian apabila kamu dapat wang tersebut, adakah itu jawapannya? Tidak. Kamu perlu menambah kedua-dua jawapan tersebut dan oleh kerana dia bagi RM80, kita nak tahu kedai bagi berapa. Jadi bila ada perkataan baki, operasi memberi duit dan baki diberikan oleh pekedai, itu adalah operasi tolak. Jadi kamu perlu menolak. So ada banyak langkah yang perlu kamu lakukan. Mula-mula kamu mendarab, mencari nilai harga untuk Vivo dan Sasa. Kemudian kamu menambah untuk mencari jumlah harga. Kemudian kamu menolak sebab kamu nak tahu berapa Farhana dapat baki wangnya. Sebab RM80 tu lebih daripada wang yang sepatutnya Farhana bayar. Jadi pekedai terpaksa perlu bagi baki wang. Yang tu yang dicari, baki wang. Sekarang kita lihat kepada soalan 15. Okey, soalan 15. Cikgu Fitri bertugas di SK Sri Emas. Raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah Cikgu Fitri, sekolah dan sebuah kedai buku. Jadi kalau kamu lihat ada gambar kotak tu rumah Cikgu Fitri dalam sekolah dan juga kedai buku, serta jarak yang diberi ada dalam meter, ada dalam kilometer dan ada dalam pecahan kilometer, pecahan perpuluhan kilometer. Untuk soalan A ni sebenarnya tidak memerlukan anda merujuk gambar kedudukan tadi. Soalan A menyatakan Cikgu Fitri telah bertugas di SK Sri Emas selama 7.5 tahun. Berapa bulankah beliau telah berkhidmat di sekolah itu? Mula-mula kamu pisahkan dahulu 7.5 tahun itu kepada 7 tahun dan 0.5 tahun. Kenapa perlu pisahkan? Supaya mudah kamu hendak membuat pertukaran unit. Jadi ingat formula untuk tahun iaitu 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau 1 tahun 12 bulan, kamu darabkan dengan 7 supaya kamu tahu. Kalau 7 tahun berapa bulan. Kalau 1 tahun 12 bulan, 7 tahun berapa bulan. Bagaimana pula dengan 0.5? Okey, 0.5 tu sama ada kamu darab dengan 12. Okey, kamu buat darab dengan 12 ataupun kamu tukarkan 0.5 menjadi pecahan. Mudah saja kalau kamu dah cikgu ajar, 0.5 tu bersamaan dengan 5/10. Jadi kalau 0.5, 5/10, maksudnya 5/10 darab dengan 12. Jadi kamu tambahkan kedua-dua jawapan. Untuk B pula, barulah kita merujuk kepada gambar. Okey, untuk B, Cikgu Fitri bertugas di sekolah itu 5 hari dalam seminggu. Maksudnya Sabtu Ahad dia tak pergi ke sekolah. Jadi 5 harilah dalam seminggu sebab seminggu 7 hari. Dan kemudian dinyatakan hitung jumlah jarak pergi dan balik dalam kilometer yang dilaluinya dalam seminggu. Selalu murid menghadapi kesilapan dalam sini kerana dia fikir 5 hari, jadi dia darab dengan 5. Itu adalah salah. Kerana bila pergi dan balik, bermaksud dia kena mendarab dengan 2 sebab pergi dan balik. Okey, 5 tu kena darab dengan 2 dan kemudian kamu kena cari nilai jarak Fitri itu pergi ke sekolah. Jadi kalau kamu dah dapat jawapan, kalau ikut jarak tu dalam meter, kamu dapat jawapan, kamu tukarkan kepada kilometer. Kamu kena ingat formulanya ialah 1 kilometer 1000 meter. So ingat ya, pergi dan balik. Kalau ada soalan pergi dan balik, jangan ambil 5. Kamu kena 5 tu kamu kena darab dengan 2 sebab pergi dan balik. Dan jarak tu meter, kamu kena tukar, apabila dah habis, dah dapat jawapan, kamu tukarkan kepada kilometer. Untuk soalan C,
Hitung jarak dalam meter dari rumah Cikgu Fitri ke sekolah melalui kedai buku. Okey, sekarang ni Cikgu Fitri bukan lalu yang satu terus ke sekolah. Tetapi dia pergi ke sekolah melalui kedai buku. Jadi kalau kamu lihat jawapan meter dalam meter dan diberikan jarak rumah Cikgu Fitri ke kedai buku tu dalam perpuluhan kilometer, manakala jarak daripada kedai buku ke sekolah dalam pecahan kilometer. Jadi untuk memudahkan kamu menambah, sebaiknya kamu tukar 2/35 kilometer itu kepada perpuluhan kilometer. Jadi bagaimana nak tukarkan? Kamu tukar dahulu 3/5 kepada pecahan per 10. Jadi bila kamu tahu dah tukar dah, kamu lompat sekali saja dia akan jadi nilai perpuluhan kilometer. Itu cikgu dah ajar lah kan. Kena pastikan kita tukar dahulu supaya ia jadi per 10 atau per 100. Jadi bila kamu nak tukar saja pecahan kepada perpuluhan, kamu lompat saja mengikut nilai sifar ke kiri dan letakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi tukarkan 3/5 kepada pecahan per 10. Jadi kamu tambahkan kedua-duanya. Apabila kamu dapat nilai kedua-duanya tu, tapi nilai tersebut dalam kilometer, kamu kena tukar semula menjadi meter. Okey. 1 kilometer 1000 meter. Maksudnya kalau kamu nak tukar kilometer menjadi meter, kamu kena darab dengan 1000. Untuk soalan D. Soalan D ni tidak memerlukan kamu merujuk gambar kedudukan tadi. Okey, Cikgu Fitri memberi tugasan kepada murid-muridnya menggunakan mana-mana dua kepingkat untuk membentuk gabungan. Gabungan tu maksudnya gabungan bentuk lah. Jadi ada dua murid iaitu Aiman dan Daniel yang menggunakan gabungan yang berlainan. Yang pertama, Aiman menggunakan segi 3 dan segi 4 sama. Dan kemudian kalau kamu tengok, Daniel menggunakan heksagon dan juga segi 4 tepat. Jadi mula-mula, sebab soalan minta beza perimeter. Jadi mula-mula kamu kena tuliskan dah dulu nilai setiap sisi keliling. Kalau perimeter ni maksudnya keliling. Jadi merujuk kepada nilai yang diberi di atas gambar tu, kamu tulis dulu sisi untuk bentuk gabungan. Lepas tu kamu tambahkan sisi gabungan Aiman dan kemudian sisi gabungan Daniel. Bila kamu dah tambah, kamu dah dapat nilai Aiman dan nilai Daniel, barulah kamu menolak yang mana besar. Yang mana yang besar kamu tolakkan lah. Jadi perkara pertama yang kamu perlu lakukan ialah kamu tulis dulu nilai setiap sisi. Kamu tahu kan perimeter operasi tambah. Kalau luas operasi darab. Kalau isi padu, operasi darab 2 kali. Tapi untuk perimeter mudah saja, kamu hanya perlu menambah saja. Dan kemudian soalan ini minta menolak, kamu tolakkan jumlah perimeter Aiman dengan jumlah perimeter Daniel. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat berusaha untuk menjawab soalan peperiksaan pada minggu depan dengan lebih baik. Jangan kecewakan cikgu lagi macam tahun lepas. Kamu tak jawab, terutama soalan 14 dan 15 ni. Sebab kamu nampak dia dua soalan, kamu ingat dia tidak memberikan kesan. Tetapi sebenarnya soalan 14 dan 15 dengan nilai 24 markah, kalau kamu tinggal itu, kedua-dua soalan tersebut, kamu darabkan dengan 2, kamu kehilangan 48 markah. Kerana keseluruhan markah soalan ialah 50. Jadi apabila cikgu nak bagi markah, cikgu kena darab dengan 2. Kalau kamu tak jawab soalan 14 dan 15 bahagian B ni, bermakna kamu kehilangan 48 markah. Selamat menjawab latihan bahagian B dan selamat menjawab soalan periksa untuk minggu depan. Bye-bye.